Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 ingin tajuk hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan di bawah subjek pengantar pengajian syariah IIX 1003 di bawah selia Profesor Madya Dr. Muhammad Anwar bin Ramli. Nama saya Wan Nur Syiham binti Wan Badur Hisham, nombor metrik 22000255. Nama saya Nur Laili Insyirah binti Rosdi dan nombor metrik saya 22000361. Nama saya Nur Ardini binti Muhammad Saifuddin, nombor metrik 22000387. Nama saya Nina Syahidah binti Narazuddin, nombor metrik 22000261. Nama saya Dayana Farhatun Nisa binti Abang Nurizal, nombor metrik S2119756. Nanti kami akan membincangkan beberapa subtopik dalam kajian ini. Antara subtopik yang akan dibincangkan adalah yang pertama, isu dan objektif kajian. Yang kedua, pengenalan wanita dan musafir. Yang ketiga, hukum berjihad menegakkan Islam. Yang keempat, sejarah wanita Islam berjihad membela Islam. Dan yang kelima, kami akan membincangkan apakah itu hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan. Dan yang terakhir, apakah inisiatif lain untuk wanita berjihad kepada Palestin selain daripada sukarelawan. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kami dengan menerangkan isu kajian dan objektif kajian kumpulan kami. Isu kajian kami dipetik untuk dijadikan sebagai asas dalam penulisan ini. Yang pertama, wanita boleh bermusafir ke Palestin untuk tujuan misi kemanusiaan. Isu ini dikatakan oleh Ruhani Ahmad pada tahun 2021. Yang kedua, terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh Islam untuk wanita bermusafir ke Palestin. Isu ini dikatakan oleh Dr. Zulkifli pada tahun 2016. Dan isu yang terakhir ialah wanita pada zaman ini ingin bermusafir ke Palestin, namun terdapat beberapa kekangan yang menghalang mereka untuk bermusafir ke sana. Namun mereka juga ingin membantu untuk membela nasib saudara kita di sana. Isu ini dikatakan oleh Eni Zahura binti Abdul Aziz pada tahun 2021. Justru, melalui panduan daripada isu kajian yang telah kami perolehi, terdapat 5 objektif kajian ini ditulis untuk yang pertama membincangkan tentang pengenalan insan bergelar wanita secara lebih terperinci. Yang kedua, membahaskan tentang hukum berjihad menegakkan Islam. Yang ketiga, pendedahan tentang sejarah wanita Islam yang pernah berjihad membela agama kita. Dan yang keempat, kami menerangkan juga tentang hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan. Dan yang kelima, menjelaskan inisiatif lain untuk wanita berjihad menegakkan Islam ke bumi Palestin. Okey, kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu pengenalan wanita dan musafir. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan wanita ini? Yang pertama, wanita ni dia merupakan lawan kepada lelaki, dan dari segi bahasa maksud dia sesuatu ungkapan halus yang memberi erti orang perempuan, iaitu lawan kepada lelaki. Dan seterusnya, terdapat beberapa istilah yang memberi maksud wanita yang digunakan dalam bahasa Arab ni. Yang pertama, istilah al-unsa. Al-unsa ni merupakan pecahan daripada kata kerja anusa yang bermaksud lembut dan tidak keras. Dan istilah lembut dan tidak keras tu ia merujuk kepada kejadian kaum wanita yang halus dan lembut ni. Okey, yang kedua, istilah yang kedua ialah al-mar'ah. Al-mar'ah ni dia lebih kepada merujuk kepada wanita dewasa. Sebabnya maksud dia ialah kedewasaan dan kematangan sama ada dari segi tingkah laku ataupun fizikal. Dan istilah yang ketiga ialah istilah an-nisa. An-nisa atau an-niswan ni merupakan kata nama jamak bagi perkataan al-mar'ah, dan ianya merupakan kata nama jamak yang tidak berasal daripada kata tunggal. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian musafir. Musafir dari segi bahasa ni maksud dia keluar ataupun meninggalkan sesuatu tempat. Dari segi istilah ialah seseorang yang keluar daripada kawasan yang dia sedang bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah, iaitu 81 km. Dan perkataan safar ni juga ada dalam Al-Quran yang membawa maksud bermusafir ataupun berjalan.
Ataupun perkataan safar ni juga boleh dimaksudkan dengan terang, nyata atau terbuka. Yang mana terang, nyata, terbuka tu dia merujuk kepada dia berada dalam kawasan yang tidak tertutup dan kawasan yang terbuka. Contohnya kalau kawasan tertutup, kawasan rumah dia ataupun kawasan mukim yang tempat dia tinggal. Dan ada banyak pendapat mengenai bilangan tempoh safar ni, sama ada 3 hari ataupun 2 hari ataupun 1 hari. Dan Dr. Wahbah Al-Zuhaili dia telah menyimpulkan maksud safar menurut syarak ni ialah keluar dengan bermusafir ke sesuatu tempat yang jaraknya 3 hari perjalanan atau lebih, sama ada menaiki unta ataupun berjalan kaki. Dan secara ringkasnya, musafir ni dia memberi maksud seseorang yang dia sedang melakukan perjalanan jauh dan dia mempunyai hak untuk melakukan keringanan solat, iaitu solat jamak ataupun solat qasar. Dan dengan syarat dia nak melakukan solat tu dengan syarat dia mengetahui apakah syarat untuk dia menjadi musafir dan cara perlaksanaannya. Okey, seterusnya, apabila kita memahami maksud wanita dan maksud musafir seperti tadi dengan terperinci, barulah kita boleh memahami apakah yang dimaksudkan dengan wanita bermusafir ni. Wanita bermusafir ni dia merujuk kepada seseorang perempuan yang dia sedang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan bermusafir secara bersendirian tanpa peneman. Dan pada asalnya perempuan yang bermusafir ni hukum dia adalah haram, tetapi terdapat beberapa situasi yang membolehkan perkara ini. Dan hal ini akan dibincang dengan lebih lanjut pada subtopik yang akan datang. Baru saja lepas mendengar tentang pengertian wanita dan juga musafir. Jadi sekarang, jom kita dengar pula apa itu hukum berjihad menegakkan Islam ke Palestin. Baik, mula-mula sekali, mari kita dengar tentang pengenalan jihad. Okey, jihad daripada segi bahasa bermaksud al-jah ataupun al-juh yang bermaksud usaha dan juga tenaga. Dari segi syarak, jihad ialah apabila seorang Muslim mencurahkan seluruh tenaga dan kesungguhannya dalam usaha untuk memenangkan Islam bertujuan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bercakap tentang jihad, dalam Al-Quran pun Allah ada sebut tahu dalam surah An-Nisa ayat 75 hingga 76 berkaitan tentang kewajipan berjihad untuk orang-orang Islam. Baiklah, dalam ayat ini, walaupun ayat ini ditujukan pada awal lahirnya agama Islam di Mekah, tetapi para ulama menegaskan bahawa ayat tersebut menunjukkan kewajipan berjihad hingga kini. Hukum berjihad timbul kerana apabila wujudnya ancaman daripada musuh di mana-mana sahaja dan bila-bila sahaja. Okey. Jadi berkaitan tentang hukum wajib berjihad ini sesuai dengan situasi yang kita boleh gambarkan ataupun kita boleh tengok pada waktu ini yang berlaku di bumi Palestin, di mana mereka ni dilanda dengan kekejaman daripada Zionis laknatullah. Mereka diugut untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan juga mereka ni dibunuh dan juga diseksa dengan kejam. Segala hasil tanaman seperti kebun dirampas. Bukan itu saja, bangunan-bangunan juga musnah dan penduduk dibunuh dan diseksa tanpa rasa belas kasihan. Tapi kita boleh tengok juga dalam surah Al-Ahzab ayat 22 hingga 23, di mana pada ayat itu ulama juga turut mentafsirkan ayat ini menjelaskan berkaitan dengan seruan Allah kepada umat Islam supaya wajib bangkit untuk berjihad menghadapi musuh yang menceroboh tanah air dan saudara seagama di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Sesuai dengan surah An-Nisa tadi, di mana Allah menyeru seluruh umat Islam untuk menentang musuh yang telah memberi ancaman pada bila-bila masa dan juga pada mana-mana tempat sahaja. Untuk kewajipan berjihad, kita bukan sahaja boleh tengok dalam Al-Quran, malah kita juga boleh tengok dalam fatwa ulama muktabar. Contoh kitab yang kita boleh tengok ialah Majma'
Al-Anhar fi Syarh Multaqal Abhar di sisi pandangan mazhab Hanafi. Baiklah, dalam kitab tersebut ada menyatakan tentang apabila musuh menguasai salah satu daripada negeri umat Islam, maka jihad menjadi salah satu fardu ain ke atas seluruh umat Islam. Maka dibolehkan seorang isteri keluar berjihad tanpa meminta izin suami, manakala seorang hamba juga dibolehkan keluar berjihad tanpa izin majikannya. Bahkan si anak juga boleh keluar berjihad tanpa izin daripada kedua ibu bapanya. Dalam kitab Al-Bahru juga ada menyebutkan, sekiranya seorang wanita yang ditahan menjadi tawanan perang di kawasan timur, maka wajib ke atas mereka yang berada di barat sekalipun untuk membebaskannya. Jadi, berdasarkan fatwa daripada ulama muktabar dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kita dapat simpulkan di sini ialah hukum menegakkan agama Islam ataupun berjihad demi menegakkan agama Islam adalah wajib. Lebih-lebih lagi pada zaman ini kita dapat lihat bumi Palestin dijajah oleh Zionis laknatullah. Jadi mereka ni mengalami pelbagai siksaan dan kekejaman. Jadi marilah kita sama-sama bangkit demi memperjuangkan agama Islam kita di sana dan juga mempertahankan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin daripada campur tangan Zionis laknatullah. Seperti satu ungkapan yang pernah diungkapkan oleh salah seorang ulama Indonesia iaitu Buya Hamka, jika diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Terusnya kita akan pergi kepada subtopik sejarah wanita Islam berjihad membela Islam. Sejarah wanita berjihad untuk mempertahankan Islam adalah kisah yang mencerminkan kepelbagaian peranan dan pengalaman. Dalam zaman awal Islam, beberapa wanita turut serta dalam pertempuran untuk membela komuniti dan agama Islam. Mereka memberikan sokongan moral, perubatan dan kadang-kadang secara langsung terlibat dalam pertahanan wilayah serta peperangan. Walau bagaimanapun, peranannya dalam jihad kerap kali lebih dikenali melalui sumbangan moral, penyediaan bantuan perubatan serta sokongan kepada pejuang. Baiklah, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Daripada kajian ini, kita dapat melihat bahawasanya sejarah ini menunjukkan bahawa keterlibatan wanita dalam jihad adalah bervariasi bergantung pada konteks dan keadaan semasa. Mereka juga banyak memberi sumbangan serta berjihad demi membela Islam sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada zaman-zaman. Jadi zaman-zaman ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah zaman awal, iaitu zaman Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masihi. Zaman kedua ialah zaman kegemilangan Islam, iaitu Islamic Golden Age, bermula pada abad ke-8 Masihi hinggalah abad ke-14 Masihi. Dan akhir sekali iaitu zaman moden, iaitu zaman kini. Jadi sudah dilihat bahawasanya contoh-contoh zaman-zaman. Jadi berdasarkan contoh-contoh zaman tersebut, kita akan lihat pula contoh-contoh wanita berjihad membela Islam pada zaman-zaman tersebut. Kita akan mulakan dengan zaman awal, iaitu zaman Rasulullah SAW. Contoh yang pertama ialah Nusaybah binti Ka'ab. Beliau terlibat dalam pertempuran Uhud dan menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam mempertahankan Rasulullah SAW dan agama Islam. Ketika perang berlaku, beliau menyediakan bantuan perubatan kepada pejuang Islam dan membela Rasulullah SAW secara langsung. Baiklah, contoh kedua bagi zaman awal, iaitu zaman Rasulullah SAW. Saya pasti ramai kenal akan tokoh ini, iaitu Sumayyah binti Khayyat. Beliau adalah seorang dari 7 sahabiah yang pertama memeluk Islam. Beliau dan ahli keluarganya menghadapi penyiksaan hebat sehingga beliau dan suaminya syahid atas kepercayaan mereka terhadap Islam. Sumayyah ni terkenal dalam sejarah wanita Islam kerana beliau menjadi wanita pertama yang syahid dalam sejarah Islam. Sekarang mari kita sama-sama lihat bagi zaman yang kedua, iaitu zaman kegemilangan Islam, Islamic Golden Age. Tokoh pertama yang kita akan lihat ialah Khaizuran binti Ahmad. Beliau merupakan isteri kepada seorang khalifah dari kerajaan Abbasiyah. Walaupun beliau tidak terlibat secara langsung dalam medan perang,
Beliau memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan politik kerajaan Islam pada masa itu, iaitu Kerajaan Abbasiyah yang pada gilirannya mempengaruhi ketenteraan kerajaan tersebut. Sekarang kita akan pergi kepada tokoh kedua bagi zaman kegemilangan, zaman Islamic Golden Age, iaitu Zubaidah binti Ja'far. Beliau merupakan isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid pada zaman kekhalifahan Abbasiyah dan beliau terkenal kerana penyokongannya dalam pembinaan telaga-telaga dan sistem pengairan yang memberi manfaat kepada tentera dan masyarakat pada zaman itu. Sekarang kita akan pergi kepada zaman moden kini. Terdapat 3 tokoh wanita yang akan kita bincangkan, iaitu yang pertama ialah Ahad Tamimi. Beliau menjadi simbol peperangan Palestin apabila pada usia yang masih muda, Ahad Tamimi dilihat berani menentang tentera Israel yang berada di tanah Palestin. Tindakan yang penuh keberanian dan berani memberikan suara kepada orang Palestin yang menentang penduduk Israel. Baiklah, kita akan pergi kepada tokoh yang kedua pada zaman moden kini, iaitu Fida Abu Turk. Beliau seorang pejuang wanita Muslim yang syahid semasa membela hak rakyat Palestin. Beliau adalah seorang wartawan dan sukarelawan penyelamat yang tewas semasa sedang melaporkan serangan tentera Israel di jalur Gaza pada tahun 2008. Beliau menunjukkan keberanian dan pengorbanan dalam usahanya menyebarkan maklumat mengenai situasi di Palestin dan menyelamatkan mangsa-mangsa serangan. Walaupun beliau seorang wartawan, tetapi kerja wartawan bukanlah sesuatu yang memudahkan apabila di kawasan tersebut adalah kawasan peperangan. Jadi kita sepatutnya memberi penghormatan kepada Fida Abu Turk yang mempunyai keberanian untuk menjadi wartawan di Palestin. Kita lihat pada tokoh yang ketiga bagi zaman moden kini, iaitu Razan Al-Najjar. Beliau merupakan seorang sukarelawan perubatan yang gugur ketika memberikan bantuan perubatan kepada pesakit-pesakit Palestin semasa demonstrasi di Gaza pada tahun 2018. Kematian beliau menunjukkan pengorbanan besar yang dilakukan oleh wanita-wanita Palestin dalam usaha mempertahankan tanah air serta agama Islam. Baiklah, di sini disertakan gambar para pejuang Palestin pada masa kini, iaitu gambar yang pertama ialah gambar Ahad Tamimi, gambar yang kedua ialah Fida Abu Turk, tetapi saya tidak dapat menjumpai gambar spesifik bagi Fida Abu Turk, jadi saya gantikan dengan imej kartun yang melambangkan Fida Abu Turk. Dan yang ketiga kita ada Razan Al-Najjar. Baiklah, kita beralih kepada kata-kata yang pernah disampaikan oleh Razan Al-Najjar sebelum beliau syahid, iaitu the strength that I showed the first day of the protest, I dare you to find it in anyone else. Maksudnya dalam bahasa Melayu ialah kekuatan yang saya tunjukkan pada hari pertama demonstrasi, saya mencabar kamu supaya carinya pada orang lain. Maksudnya di sini tidak semua orang mampu menunjukkan keberanian yang sama sepertinya. Bayangkan dalam peperangan, beliau mampu memberikan perubatan kepada orang lain dan tidak lari daripada medan perang. Berdasarkan sejarah wanita Islam dalam jihad membela agama Islam, dapat dilihat dari fakta bahawasanya peranan wanita dalam mempertahankan Islam dan berjihad membela Islam adalah penting dan pelbagai. Walaupun keterlibatan langsung dalam medan perang mungkin tidak tercatat banyak dalam penulisan ataupun sejarah secara lebih terperinci, sumbangan wanita dalam menyokong moral, memberi bantuan perubatan dan menyebarkan nilai-nilai Islam telah memainkan peranan besar dalam memperkukuhkan dan membela Islam dan masyarakat. Dengan ini, sumbangan mereka wajar dihargai dan diakui sebagai aspek penting dalam sejarah perjuangan Islam. Wanita-wanita Islam zaman kini, khususnya tanah air kita sendiri, seharusnya mencontohi dan mengambil iktibar dari sejarah tersebut agar dapat membentuk diri menjadi wanita yang bermanfaat kepada agama, bangsa serta negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan. Terdapat beberapa panduan yang saya kupaskan untuk menetapkan hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan.
Yang pertama, wanita dilarang sama sekali untuk bermusafir bersendirian tanpa mahram. Yang ini ditulis oleh Dr. Abdul Karim Ali dan Raihana Haji Ali pada tahun 1997. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari 1763 yang berbunyi, La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seseorang wanita itu bermusafir kecuali dengan mahramnya. Justru hukum yang terdapat dalam hadis ini menerangkan bahawa haram hukumnya sekiranya wanita itu bermusafir tanpa mahram. Baiklah, yang kedua, haji bagi wanita yang tidak mempunyai mahram. Terdapat dua pandangan yang dikatakan oleh Muhammad Abdul Tuasikal pada tahun 2021. Yakni yang pertama, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tidak harus wanita itu mengerjakan haji tanpa mahram. Dan yang kedua, daripada mazhab Syafi'i dan Maliki, hukum wanita mengerjakan haji tanpa mahram ialah harus. Justru pentarjihan hukum yang saya peroleh di sini adalah wanita boleh mengerjakan haji tanpa mahram, namun perlu ditemani sekumpulan wanita yang dipercayai untuk menggantikan seorang mahram. Seterusnya, panduan hukum saya yang ketiga, musafir wanita bukan disebabkan darurat seperti umrah sunat, menziarahi ahli keluarga. Ada dua pendapat yang diterangkan oleh Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri pada tahun 2020. Yang pertama, jika jarak musafir itu dekat, ulama empat mazhab mengharuskan wanita itu bermusafir tanpa mahram. Dan yang kedua, sekiranya jarak musafir wanita itu adalah jauh, terdapat dua hukum. Iaitu, yang pertama, hukumnya adalah harus sekiranya perjalanan itu dijamin selamat. Ini menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Dan yang kedua, tidak harus wanita itu bermusafir tanpa mahram sekiranya bukan disebabkan darurat. Ini hukum tidak harus ini disepakati oleh jumhur ulama. Justru pentarjihan hukum di sini adalah harus mengikut mazhab Syafi'i. Justru daripada tiga panduan hukum yang saya perolehi, yang saya terangkan sebentar tadi, maka terbentuklah hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan, iaitu harus, namun perlu meraihkan beberapa syarat. Yang pertama, wanita itu hendaklah wujudnya keperluan mendesak, seperti mana yang kita tahu tajuk kita adalah tentang hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan ataupun melakukan misi kemanusiaan. Justru itulah tujuan yang mendesak dia untuk bermusafir ke Palestin. Yang kedua, perlu mendapatkan keizinan wali dan juga pemerintah, seperti mana contoh yang terdapat di negara kita, Heliza Helmi dan Hazwani Helmi. Mereka turun padang ke Palestin dengan keizinan keluarga dan suami bagi Heliza Helmi. Dan yang ketiga, hendaklah ditemani sekumpulan wanita yang dipercayai atau ahli keluarga lain bersama-samanya. Seperti mana yang kita tahu, di Malaysia ada satu persatuan yang membantu saudara kita di Palestin sana, iaitu Aman Palestin. Jadi sekiranya wanita itu ingin bermusafir ke Palestin, hendaklah ditemani dengan sekumpulan wanita yang dipercayai untuk mengganti seorang mahram ataupun mengganti tempat mahram yang sepatutnya ada tu. Okey, yang keempat, wanita itu bermusafir ke Palestin bukanlah perjalanan yang mengandungi mudarat ataupun mengandungi kesulitan dari segi pengurusan dan pentadbiran. Seperti mana Aman Palestin, sudah tentu kita tahu perjalanannya diatur dengan tersusun, dengan selamat, dan dijamin keselamatannya supaya wanita yang ingin bermusafir ke sana tu boleh pergi dan balik dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Justru pentarjihan hukum di sini bagi hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan atau untuk menjalankan misi kemanusiaan adalah hukumnya harus mengikut mazhab Syafi'i. Seterusnya, kita pergi ke subtopik kita yang terakhir, iaitu inisiatif lain wanita boleh berjihad untuk Palestin. Yang pertama adalah melalui media sosial.
Wanita boleh menyebarkan maklumat yang diyakini sahih tentang Palestin di media sosial mereka. Sebagai contoh, wanita boleh menyebarkan video atau gambar tentang kejadian-kejadian yang berlaku di Palestin seperti pengeboman besar-besaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Hal ini dapat membuka mata masyarakat tentang betapa seriusnya kes yang berlaku di Palestin ini dan sekaligus dapat mencemarkan imej Israel dan negara-negara yang menyokong Israel. Inisiatif yang kedua ialah bantuan berbentuk derma kepada NGO berkaitan Palestin yang boleh dipercayai. Seperti yang kita ketahui, rakyat Palestin sekarang sangat memerlukan bantuan dari segi pakaian, makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi, selain daripada menjadi sukarelawan, wanita juga boleh menyalurkan bantuan mereka melalui derma yang boleh disalurkan kepada Palestin. Hal ini penting bagi membantu Palestin sedikit sebanyak agar mereka dapat meneruskan semangat juang mereka untuk mempertahankan tanah Palestin. Kenapa kita perlu cari NGO yang boleh dipercayai? Hal ini supaya derma yang kita berikan tersebut dapat disalurkan dengan tujuan yang betul, bukan untuk tujuan yang lain. Seterusnya, inisiatif yang ketiga ialah menyertai solidariti Palestin. Solidariti Palestin ini bukanlah bertujuan untuk membuat onar secara besar-besaran, tetapi ianya bertujuan untuk menyuarakan pendapat masyarakat tentang apa yang berlaku di Palestin ini. Jadi, wanita boleh menyertai solidariti Palestin ini yang dianjurkan oleh mana-mana pihak agar mereka dapat menyuarakan ketidakpuasan hati mereka tentang apa yang berlaku di Palestin seperti jenayah peperangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Inisiatif yang keempat pula ialah wanita boleh menanam rasa semangat pejuang bumi Islam kepada anak-anak, keluarga dan masyarakat. Wanita yang bergelar ibu khususnya hendaklah memupuk semangat jihad yang tinggi dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi, seperti menceritakan isu-isu yang berlaku antara Palestin dan Israel. Hal ini dapat melahirkan tentera Islam yang mempunyai semangat jihad yang tinggi untuk mempertahankan Islam dan bumi Palestin pada masa akan datang. Di samping itu, inisiatif lain yang boleh dilakukan ialah mengamalkan Qunut Nazilah. Dalam Islam, doa ialah senjata yang paling tepat sasarannya. Jadi, sebagai wanita Muslim, kita hendaklah mengamalkan Qunut Nazilah ini dalam urusan harian agar dapat menjadi usaha untuk meminta pertolongan Allah dalam membantu bumi Palestin. Jadi, kita boleh mengamalkan Qunut Nazilah ini pada bila-bila masa sahaja, seperti ketika menunaikan solat fardu 5 waktu. Inisiatif akhir yang boleh dilakukan oleh wanita ialah dengan memboikot semua syarikat meja dan minor yang berada di bawah cawangan Israel sebagai bantahan terhadap apa yang berlaku di Palestin. Aktiviti memboikot ini dikatakan berkesan apabila produk yang diboikot tersebut tidak lagi mendapat sambutan di pasaran seperti McDonald, KFC dan sebagainya. Selain itu, Israel juga mengalami kerugian yang besar dan ekonomi mereka juga turut menurun secara mendadak. Hal ini penting bagi menghentikan pembiayaan disalurkan terhadap tentera Israel untuk menyerang Palestin. Justru daripada hasil kajian kami dapat disimpulkan bahawasanya hukum wanita bermusafir ke Palestin sebagai sukarelawan Atau menyertai misi kemanusiaan adalah harus. Namun, perlu meraihkan beberapa syarat seperti yang dibincangkan dalam kajian ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga bermanfaat. Bye! And all the pain I put you through, Mama, now I'm here for you. All the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for